kita masuk kepada bab yang seterusnya dalam tingkatan 4 iaitu bab 5, rangkaian dalam teori graf. Okey, kita kena faham bila kita cerita tentang graf dalam bab 5 ni, dia tak melibatkan graf paksi X dan paksi Y, tapi graf yang tak ada paksi. Yang mana rangkaian tu kita melibatkan dia ada penyambungan, ada connection di antara satu benda dan satu benda yang lain. Macam kita pergi ke satu kawasan. Contoh kawasan A. Contoh kawasan A. Kita nak pergi kawasan A daripada kawasan B. Kawan kita daripada kawasan C. Dia boleh bergerak dari mana? Dia boleh melalui kawasan B dulu, lepas tu pergi ke kawasan A. Kawasan B, yang dari kawasan B ni boleh bergerak dari kawasan B ke kawasan C, baru ke kawasan A. Boleh bergerak terus ke kawasan A. Itu adalah satu rangkaian. Okey, jadi yang dikatakan rangkaian tu macam tu lah. Okey, kita tengoklah dekat contoh. Okey, kat dalam ni dia kata graf yang kita akan belajar ni, graf dalam bab 5 ni dia melibatkan bucu dan tepi. Bucu tu apa, tepi tu apa, yang tu kita nak tahu. Okey, jadi rangkaian dia ada melibatkan semua ni lah. Dia ada bucu, dia ada tepi. Okey, jadi kita tengok rangkaian. Dia bagi contoh rangkaian kawasan, pekan, bandar. Kalau rangkaian sosial, bucu dia apa? Bucu dia adalah satu individu, tepi dia hubungan. Contoh kalau kata ni individu A, individu B, apa hubungan dia? Ni individu ni dikatakan sebagai bucu dan hubungan. Contoh individu A dengan individu B ni dia adalah kawan. Kawan tu adalah hubungan dan kawan tu jadi tepi dia. Jadi dalam graf ataupun dalam rangkaian teori graf ni, dia melibatkan bucu dan tepi. Macam tu. Okey. Jadi dalam teori graf kita ada bucu. Tadi kita kata graf kita ada bucu, ada tepi. Yang mana kita boleh tulis dalam bentuk simbol ataupun tata tanda graf. Yang mana kita boleh tengok dekat sini, G graf sama dengan dia ada set pasangan dia iaitu bucu, V vertis dan E H. Dia mesti ada dua-dua pasangan ni. Kalau tak ada dua-dua, dia tak jadi graf. Untuk dalam bab 5 ni. Okey. Jadi kita tengok kepada contoh 1. Kita belajar apa itu graf mudah. Dia bagi dekat sini. Graf mudah tu adalah graf yang tak mengandungi gelung, tak ada tepi. Dia tak ada gelung, tak ada tepi. Nanti kita tengok apa itu gelung, apa itu tepi. Sekarang kita tengok graf mudah dulu. Graf mudah dia macam ni. Okey, graf mudah dia ada bucu, dia ada tepi. Dia tak ada gelung, dia tak ada berbilang tepi. Macam tu. Itu graf mudah. Jadi bila dia kata berdasarkan graf mudah di sebelah, tentukan bucu V dan NV. Bucu ataupun set bucu, pasangan set bucu. Maksudnya kena senaraikan semua bucu yang ada. Dia mesti akan label bucu dia. Bucu A, B, C, D ataupun bucu 1, bucu 2, bucu 3. Macam dalam contoh gambar rajah yang dia bagi ni. Ni nama bagi setiap bucu. Iaitu bucu 1, bucu 2, bucu 3, bucu 4, bucu 5, bucu 6. Jadi bila kita nak senaraikan, tentukan. Kita kena tulislah macam kita belajar dalam tajuk set. Iaitu set bucu sama dengan apa nama bucu dia? 1, bucu 2, bucu 3, bucu 4, bucu 5 dan bucu 6. Tutup kurungan. Set bucu banyak ni. Lepas tu bilangan set bucu, kita ada berapa bilangan dia? Kira 1, 2, 3, 4, 5, 6. So ada 6. Ada 6 bucu. Yang mana nama setiap bucu tu adalah bucu 1 sampai bucu 6. Okey, itu untuk kita nak cari bilangan bucu dan senarai set bucu ataupun set bucu dalam gambar rajah. Ini bucu V. V itu bucu. Kemudian soalan B dia kata E. E adalah tepi. Dia minta set
tepi dan set bilangan tepi. Bilangan tepi dia ada berapa. Jadi set tepi ni maksud dia kalau dia tak bagi label pada tepi, garis ni nama dia tepi. Tepi bagi yang menghubungkan dua titik ataupun dua bucu, nama dia tepi. Okey, kalau dia tak ada label tepi, kita kena tulis nama ataupun pasangan bucu yang tercantum. Contoh macam tepi yang pertama. Tepi kita nak ambil tepi yang pertama, tepi dia yang ni. Jadi apa pasangan bucu dia? Iaitu pasangan bucu 1, 2. Jadi kita kena tulis macam ni lah. Macam kita buat dalam set. Buka kurungan. Pasangan bucu yang pertama. 1, 2. Bucu 1 dan bucu 2. Seterusnya, bucu apa lagi kita ada kat sini? Okey, kat sini ada bucu 1 dan bucu 5. Pasangan bucu 1 dan bucu 5. Itu tepi yang kedua. Ini tepi yang pertama, ini tepi yang kedua. Iaitu bucu 1, pasangan bucu 1 dan bucu 5. Seterusnya, bucu apa? Kita ada bucu 2 dan bucu 3. Pasangan bucu 2 dan bucu 3. Tepi yang ketiga, dia menghubungkan bucu 2 dan bucu 3. So, kita akan tulis macam tu lah. Sampai habis. Sampai ke semua, kita dapat ke berapa? Ada berapa bucu? Kita ada ke 7 bucu yang kita ada berapa tepi. Kita kena senaraikan semua yang ada. Jangan tinggal satu pun. So, jadi dah dapat semua bilangan pasangan bucu. Dah dapat semua pasangan bucu, baru kita kira berapa bilangan tepi yang kita ada. Jadi dah dapat semua set pasangan bucu, so kira lah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So ada 7 tepi. Macam tu. Dan kita kira lah. Dah dapat tepi, dah dapat bucu, dah dapat bilangan tepi, dah dapat bilangan bucu. Kita kira pula bilangan darjah. Bilangan darjah ni adalah bilangan tepi yang mengaitkan dua bucu, ataupun bilangan darjah suatu graf ni ialah 2 kali bilangan tepi. Darjah tu kita tahu ialah bilangan tepi yang mengaitkan dua bucu. Jadi bilangan darjah 2 kali tepi. Dia kata darjah sama dengan 2 kali tepi. Bilangan darjah sama dengan 2 kali tepi. Jadi kita tengoklah. Darjah kita nak cari darjah. So 2 tepi kita ada berapa? 7. So 2 darab 7. Jadi kita akan dapat 14. Contoh. Macam dalam contoh 1 ni. Macam tu. Jadi kita akan dapat macam tu lah. Okey, itu contoh yang pertama. Kita tengok contoh yang kedua. Contoh yang kedua, dia nyatakan bucu, tepi dan darjah bagi graf mudah berikut. Okey, dia suruh nyatakan bilangan sahaja, tak perlu tentukan pun. Yang ni mudah. Jadi dia tanya bilangan. So kita nak cari bilangan bucu. Carilah bilangan bucu ada berapa? Kira untuk soalan A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bilangan bucu ada 7. Untuk soalan A, bilangan tepi. Bilangan tepi ada berapa pula? Kira pula bilangan tepi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bilangan tepi pun ada 7. Lepas tu carilah darjah. Dia nak darjah. Bilangan darjah dia. Kita kata tadi darjah tu 2 kali tepi. So 2 darab 7. Kita akan dapat 14. Macam tu. Soalan B pun sama kaedah dia. Cuma kita kira bilangan bucu dulu. Kita kira lah bilangan bucu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bilangan bucu ada 7. Cari pula bilangan tepi. Soalan dia nak bilangan bucu, bilangan tepi dan darjah. Jadi carilah bilangan tepi. Kira 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9. Macam tu. Dah dapat bilangan bucu, dah dapat bilangan tepi, cari pula darjah dia. Darjah dia kita kata 2 kali tepi. So 2 darab 9. Sebab tepi dia kita dapat 9 tadi. Jadi 2 darab 9, 18. So darjah dia 18. Macam tu. Untuk graf mudah. Dia mudah lah sebab nama dia pun graf mudah. Okey, sekarang kita tengok pula kepada graf yang ada gelung dan ada berbilang tepi. Yang dikatakan graf berbilang tepi ni maksud dia melibatkan 2 bucu. Macam ni. Tengok dekat sini. Titik bucu P dan bucu T. Ni. Bucu P dan bucu T. Dia melibatkan 2 bucu. Lepas tu kaitan antara 2 bucu ni dia ada lebih daripada 1. Maksud dia tepi pada 2 bucu ni. Okey. Garis pada 2 bucu yang menghubungkan 2 bucu ni, garis yang menghubungkan 2 bucu ni ada lebih daripada 1. Ni tepi yang pertama, tepi yang kedua. Kita nampak dekat situ dia berbilang tepi. Tu nama dia. Jadi, bilangan darjah ialah 2 kali bilangan tepi lah. Macam tu. Lepas tu, gelung pula. Gelung dia melibatkan 1 bucu sahaja. Kita tengok pada titik bucu R dan bucu S. Dia bagi 2 contoh dekat sini. Bucu R dan bucu S. Okey, dia melibatkan 1 bucu. Dia melibatkan 1 bucu sahaja. Dia tak guna 2 bucu. Tapi dia bagi 2 contoh ni. Okey, dia melibatkan 1 bucu sahaja. Contoh yang ni bucu R. Dalam bucu R ada 1 gelung. Dalam bucu S ada 1 gelung. Ni macam itulah. Lepas tu, tepi dia berbentuk lengkung atau bulatan yang berbalik kepada bucu asal. Maksud dia bucu R ni daripada dia keluar, lepas tu dia masuk balik ke bucu yang sama. Dia tak macam PT tadi. Dia keluar daripada P masuk kepada T, ataupun dia masuk daripada T keluar daripada T dia masuk daripada P. Tak. Yang ni dia keluar daripada R masuk balik kepada A juga. Sama juga macam bucu S. Tepi dia keluar daripada S, dia masuk balik kepada S. Itu maksud dia. Itu jadi gelung. Macam tu. Okey, jadi bila graf yang ada gelung, macam ni, macam mana nak tentukan dia punya bucu dan dia punya tepi dia? Kita boleh tengok kepada contoh 3. Okey, contoh 3 dia bagi dekat sini. Dia suruh tentukan bilangan, dia tentukan bucu, set bucu dan bilangan bucu. Dan bilangan. Okey, set bucu. Set bucu. Kita tengok dulu set bucu kita ada berapa dekat gambar rajah ni. Okey, kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Apa nama bucu dia? Bucu P, bucu Q, bucu R, bucu S, bucu T dan bucu U. Itu set bucu yang kita ada dalam contoh 3. Kemudian dia tanya bilangan bucu. Ada berapa bilangan bucu? Kiralah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. So bilangan bucu yang kita ada dekat sini 6. Okey, kita dah dapat dah set senarai set bucu dan bilangan dia. Sekarang kita cari pula tepi dan bilangan tepi. Okey, tepi kita tengok dia tak bagi label. Bila dia tak bagi label, bila dia tak bagi label, kita kena senaraikan pasangan bucu yang menghubungkan yang berhubung. 2 bucu yang berhubung antara satu sama lain. Kita kena tengok satu persatu. Jadi kita tengok dulu dekat titik P ataupun dekat bucu P. Dekat bucu P, dia ada berapa pasangan dekat sini. P, dia menghubungkan dengan titik Q. So pada pasangan PQ. Lepas tu, P ada pasangan apa lagi? PU.
pasangan dia titik bucu P dan bucu U. Okey, dekat sini kita ada berbilang tepi sebab antara titik P dan titik U dia ada dua tepi. Jadi kena tulis dua kali. So PU yang pertama, PU yang kedua. Macam tu. Lepas tu dah habis titik P, kita tengok pula pasangan untuk titik Q. Bucu Q kita ada bucu QR. Pasangan bucu QR. Lepas tu kita ada Q apa lagi? Q U. Kita ada Q dan U. Pasangan bucu Q U. Okay, yang ni kita dah selesai. Kita tengok pula dekat bucu R. Bucu R ada pasangan R P. Tulislah R P. Lepas tu kita ada R S. Okey, RS. Tulis pula RS. Lepas RS apa lagi? Tak ada dah. Okey, dekat bucu R dah tak ada dah. Kita tengok bucu S. Bucu S dia ada gelung. Bila ada gelung, kita kena tulis macam ni. Dia keluar daripada S, masuk daripada S. So, maksud dia SS. Pasangan bucu SS. Dia macam tu. Lepas tu, apa lagi pasangan bucu yang ada? Kita ada ST. Pasangan bucu ST. Lepas ST kita ada TU. Kali kita ada TU. Itu pasangan bucu yang kita ada. Jadi semua total bilangan tepi kita ada berapa? 10. Kiralah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So ada 10 tepi. Okey, bila dia bagi dah ada 10 tepi, dia suruh cari bilangan darjah. Bilangan darjah kita boleh buat macam yang kita belajar tadi, iaitu D sama dengan 2 kali tepi. Ya, D sama dengan 2 kali tepi. Yang mana tepi kita dapat tadi 10. So 2 darab 10, kita akan dapat 20. Atau kita tengok kepada setiap bucu. Darjah dia adalah setiap bucu dia ada darjah dia. Jadi macam mana nak tahu setiap bucu tu ada darjah? Kita tengok satu persatu macam ni. Kita tengok dulu bucu P. Bucu P, kita buat satu bulatan kat dia. Kita tengok berapa garis yang terkeluar daripada bucu P. Ada berapa garisan dekat situ? 3. Jadi bila kita tulis macam tu, bucu P, senaraikan setiap bucu. Bucu P ada 3 garisan yang terkeluar. So dia punya darjah dia 3. Lepas tu kita tengok pula bucu Q. Bucu Q pun sama. Ada 3 garis yang terkeluar. So Q darjah dia 3. R pun darjah dia 3 juga. S. Kita tengok S. Dekat S ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4. So S, tepi yang garis yang terkeluar daripada S ada 4. Kita akan tulis macam tu lah. Lepas tu T. T ada berapa? 3. Ada 3 dekat situ. So 3 darjah dia. U kita tengok, kita pusing buat macam tu, buat bulatan pada titik U ataupun pada bucu U. Kita tengok berapa garis yang terkeluar. 1, 2, 3, 4. Ada 4. So bucu U ada 4. Jadi kita tambahkan ketika semua ni 3 tambah 3 tambah 3 tambah 4 tambah 3 tambah 4, jawapan kita akan dapat 20. Samalah darjah dia. Macam tu. Itu dia suruh, bila dia suruh senarai dan cari bilangan darjah, kita kena buat macam tu. Untuk graf mudah dan graf yang berbilang tepi yang ada gelung. Kaedah yang sama. Okay, seterusnya kita tengok kepada contoh 4. Contoh 4 dia suruh lukis graf mudah mengikut maklumat yang diberikan. Okey, bila dia suruh lukis, bila dia suruh lukis sangat mudah. Kita tak perlu fikir panjang sangat untuk graf mudah sebab kita lukis je lah. Okey, jadi kita tengok. Bucu, dia bagi bucu kita ada bucu 1, bucu 2, bucu 3, bucu 4 dan bucu 5. Kemudian tepi dia bagi pasangan bucu dia apa? 1, 2, 1, 4. 1,
1, 5, 2, 3, 2, 4 dan 3, 4. Okey, ini bucu, pasangan bucu yang mana yang menjadikan dia tepi. Jadi bila kita nak lukis, kita boleh lukis ikut suka kita. Kita nak letak bucu, kita mula dengan bucu dulu. Kita letak dulu bucu kat mana? Ikut suka kita, kita nak letak. Nak susun macam mana pun ikut suka. Contoh, kita letak bucu pertama kat sini, 1. Lepas tu bucu yang kedua. Bucu yang ketiga hantar nak letak macam mana? Kat sini contoh, 3. Bucu yang keempat hantar letak kat sini. Dan bucu kelima kita letak kat sini. Contoh. Okey, jadi dah letaklah bucu kita. Lepas tu kita letaklah tepi. Tepi kita tengok pasangan bucu setiap pasangan bucu ni kita gabungkan dia. Contoh, pasangan bucu 1, 2. Maksud dia daripada bucu 1 kepada bucu 2 ada satu garisan. Lepas tu 1, 4. So 1 kepada 4. Lepas tu 1, 5. 1 kepada 5. 2 kepada 2, 3. So 2 kepada 3. Dan 2 kepada 4. Lepas tu 3 kepada 4. Kita dapat macam tu lah. Jadi lukisan kita Herod ke, bunga terbalik ke, janji cukup syarat. Cukup syarat yang dia bagi. Macam tu. Nak buat kalau kata nak garis kod mana pun ikut suka. Janji kita cukup syarat. Contoh kita ada 5 bucu, iaitu bucu 1 sampai bucu 5. Cukup bucu 1 sampai bucu 5. Lepas tu tepi dia kita tengok ada cukup tak pasangan tepi yang kita lukis. Okey, tadi kita kata dia kata 1, 2. So kita garis 1, 2. Okey, betul. 1, 4 ada tepi dia. Betul. Pasangan bucu 1, 5 ada garis dia, ada tepi dia. Okey. Lepas tu 2, 3, 2, 4 ada, 3, 4 ada. Okey, kalau settle semua betul lah. Macam tu juga dengan contoh B. Contoh B pun sama. Kita lukis je kaedah yang sama. Okey. Itu untuk contoh 4. Kalau contoh 5, dia ada berbilang tepi dan gelung. Graf yang ada berbilang tepi dia ada gelung. Okey, kita tengok contoh 5, soalan A. Bucu dia ada PQRS. Pasangan bucu dia PP, PQ, PS, QS, QS, QR, SR, RR. Okay, bila kita nampak dekat sini, bila kita baca dia punya tepi dia, kita nampak ada PP. Bila PP ni maksud dia adalah gelung. Daripada P kepada P. Dia ada gelung. Jadi kita lukis dulu bucu dia. Okay, bucu kita ada PQRS. So kita letak contoh ni titik P, titik Q, titik R dan titik S. Contoh. R kat sini contoh kita letak R dan S. Okey, dah dapat bucu. Okey, settle bucu. Kemudian kita tengoklah tepi. Tepi kita ada PP. Yang pertama PP. PP maksud dia daripada P kepada P. Kita boleh lukis tu. Jadi P ni kita boleh letaklah kat luar. Kita nak P ni, titik P ni kita boleh letak kat luar. Macam tu. Dia tak mengganggu lukisan. Okey, lepas tu PQ. So garis PQ. Garis P kepada Q. Lepas tu P kepada S. Lepas tu Q kepada S. Lepas tu Q kepada S ada 2. Jadi kita boleh tulis 2 kali. Lukislah graf tu 2 kali, tepi dia 2 kali. Q pada S yang pertama, okay, settle. Q kepada S yang kedua pula. Macam tu. Kita lukislah Q kepada S 2 kali. Daripada dia 2. Lepas tu Q kepada R. Lepas tu S kepada R. Dan last sekali R kepada R. So daripada R kepada R balik. Ada gelung, ada berbilang tepi. Kita akan lukis macam tu. Nak letak titik, nak letak bucu ikut suka, ikut dan kita pun tak ada masalah. Janji cukup syarat. Kena dengan syarat yang dia bagi. Cukup semua ni settle, selesai. Dapatlah. Betul lah tu lukisan dia. Sama juga dengan contoh B. Okey, itu contoh untuk graf berbilang tepi. Macam mana kita nak lukis graf berbilang tepi dan yang ada gelung.
Okey, seterusnya kita tengok kepada contoh 6. Contoh 6 dia suruh tentukan sama ada graf. Suatu graf tu boleh dilukis bagi berbilang darjah, bagi darjah, bilangan darjah yang diberi. Okey, dia bagi darjah tapi dia suruh tentukan sama ada graf tu boleh lukis ataupun tak boleh lukis. Okey, tadi sebab tu awal-awal tadi kita belajar darjah tu 2 kali tepi. Bila dia dijarakkan dengan 2, semua jawapan bagi bilangan darjah adalah nombor genap. Jadi bilangan darjah semua mesti nombor genap sebab dia didarabkan dengan 2. Okay, jadi kita tengok soalan A. Dia bagi bilangan darjah bagi setiap bucu 3, 2, 1 dan 3. Okay, bila kita tambahkan ke semua nombor, 3 tambah 2 tambah 2 tambah 1 tambah 3, jawapan kita akan dapat 11. Okey, 11 ni nombor ganjil kan? Jadi dia bukan nombor genap. Jadi bila dia dapat nombor ganjil, maksud dia graf yang ada darjah ni tak boleh dilukis. Jadi dia tak boleh dilukis. So graf ni tak boleh dilukis. Macam tu. Lepas tu contoh B, kalau contoh B kita tambahkan semua bilangan darjah dia, kita dapat nombor genap. Jadi nombor genap maksudnya dia boleh lukis. Macam itulah. Okey. Itu untuk 5 untuk graf mudah dan graf berbilang tepi.